Ketua memberikan ruang kepada saya membahaskan bajet 2022. Bajet ini dibentang seperti mana satu kejadian yang berlaku pada diri saya pada pagi tadi. Bila saya buang air besar, saya tidak puas. Jadi ada masalah penyakit yang dihadapi oleh saya, iaitu sembelit. Jadi saya menganggap bajet ini adalah bajet sembelit dan bajet berak tidak puas. Ini ya kita dapat lihat bahawa dia tidak menyelesaikan masalah-masalah penyakit kritikal yang berlaku dalam urus tadbir tata kelola dalam negara kita. Dan ini dapat kita lihat apabila pembentangan laporan audit 2020 yang menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana dapatan jumlah isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran sebanyak 620.07 juta ringgit Malaysia. Ini satu jumlah yang sangat besar yang tidak menggambarkan bagaimana dalam bajet ini tidak menggariskan apakah rangka kerja dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang berbangkit ini. Ini laporan yang setiap tahun berlaku dibentangkan oleh laporan Ketua Audit. Dan sebab itu saya lihat bahawa antara yang disebut oleh laporan Ketua Audit ini adalah isu pembaziran. Dan kita sendiri, kerajaan sendiri telah pun melakukan satu pembaziran yang sangat besar apabila bajet ini tidak mengemukakan satu cadangan untuk mengecilkan kabinet yang begitu besar. Kabinet yang begitu besar yang tidak menghasilkan sesuatu pencapaian yang besar dalam sepanjang kabinet kerajaan yang dibentuk pada kali ini. Ini bagi saya sesuatu yang tidak seharusnya berlaku. Sepatutnya kerajaan harus sedar bahawa perlu untuk mengecilkan kabinet. Kerana ini merupakan satu pembaziran yang sangat besar, kerana dia tidak menyumbang kepada sesuatu yang lebih baik untuk meningkatkan masa depan negara kita. Begitu juga kalau kita lihat, bagi saya bahawa pelantikan di dalam agensi-agensi kerajaan dan juga JLC, board, ahli lembaga pengarah ini tidak seharusnya berlaku dengan satu jumlah yang begitu besar. Sebab itu sudah sampai masa dia kerajaan harus berani untuk mengurangkan bilangan-bilangan anggota-anggota board di dalam agensi ataupun JLC yang ada dalam negara kita. Ini untuk mengurangkan pembayaran-pembayaran yang tidak memberikan, yang tidak mendapatkan pulangan yang baik, iaitu daripada pengendalian di dalam agensi ataupun JLC yang ada. Saya juga ingin mengemukakan satu keadaan di mana bagaimana satu agensi kerajaan, Yadim telah mengajikan 12 orang pegawai di pejabat Menteri Agama dan juga Timbalan Menteri Agama. Ini bagi saya apa perlu untuk seorang Menteri Agama, bukan Menteri Agama sekarang ini, tapi Menteri Agama yang sebelum ini. Menteri Agama yang sebelum ini. Apa perlu untuk sampai 10 orang pegawai yang digajikan oleh Yadim? Ini bagi saya satu benda yang tidak seharusnya berlaku. Tak cukup kalau lagi pegawai yang ada, yang telah sedia ada, yang diberikan kepada seorang menteri. Kalau tak silap saya, PTTK sebanyak 3 orang. Kemudian setiausaha politik, setiausaha sulit kanan, setiausaha sulit. Kemudian ada lagi pegawai khas. Dan tiba-tiba Yadim mengajikan lagi 10 orang tambahan pegawai di pejabat menteri jabatan di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Haluan Agama, dan seorang timbalan menteri, iaitu 2 orang pegawai di pejabat timbalan menteri. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan apa keperluan dan kenapa Yadim mengambil tindakan sebegini. Sebab perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh Yadim setahun untuk mengajikan 10 orang pegawai di pejabat menteri dan juga 2 orang di pejabat timbalan menteri ini sebanyak ringgit Malaysia 345,000. Ini bagi saya satu benda yang sangat bersifat pembaziran. Sedangkan hasilnya kita tak nampak apa dia hasil. Apa dia keperluan kepada pegawai yang untuk nak membantu menteri yang boleh melonjakkan program-program di Jabatan Perdana Menteri, khususnya yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Ini saya fikir bahawa sesuatu yang perlu diberikan penjelasan oleh pihak kerajaan.
Oleh sebab itu bagi saya bahawa ini merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian. Yang keduanya, bajet berak tak puas ini ialah kerana tidak ada satu rangka kerja dalam usaha untuk memerangi rasuah dalam negara kita. Dan ini saya semak dalam ucapan bajet ini, tak ada satu perkataan pun yang berkaitan dengan soal untuk memerangi rasuah. Tidak ada, walaupun ada peruntukan tambahan, peruntukan lebih berbanding dengan tahun ini 2021, tetapi tidak ada satu agenda, komitmen, pernyataan khusus dalam usaha untuk memerangi rasuah, menentang rasuah dan juga untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan rakyat kepada institusi seperti mana SPRM itu sendiri. Ini saya lihat bahawa sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Mungkin kerajaan tidak mampu untuk membuat pernyataan-pernyataan khas ini dalam konteks untuk memerangi rasuah sebab kerajaan ini terbentuk atas scheme of things, iaitu sebahagian daripada benda yang bersifat dengan agenda rasuah. Jadi tanpa scheme of things ini, saya percaya bahawa kerajaan ini tidak akan terbentuk dan terbina seperti mana yang ada di hadapan kita. Sebab itu, bagi saya bahawa isu yang berkaitan dengan soal rasuah ini telah banyak diperkatakan. Hatta bekas Ketua Polis Negara menyatakan bahawa isu-isu semasa pilihan raya di Sabah, ada pegawai daripada pejabat menteri yang terbang ke Sabah dan sebagainya. Ini satu benda yang cukup jelas kepada kita apabila satu keadaan keluhan di mana seorang ketua polis negara pada waktu itu mengeluh dan meluahkan rasa kekecewaannya terhadap ahli-ahli politik daripada pihak kerajaan sendiri yang terus mengamalkan rasuah hanya semata-mata untuk kepentingan kuasa dan sebagainya. Jadi saya minta penjelasan kenapa pada kali ini kita tidak melihat komitmen dan kesungguhan kerajaan dalam bajet ini untuk menentang budaya rasuah yang sudah menjadi satu sebati di dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kita tidak mahu hanya semata-mata sekumpulan NGO seperti mana rasuah booster yang digerakkan oleh pihak NGO yang hanya sekadar mereka yang boleh mampu untuk meneruskan usaha-usaha agenda memerangi rasuah tanpa komitmen yang tegas, yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan. Yang ketiga, pokok sana. Ya. Tadi Ringkas. tak, rasuah buster, membasmi rasuah, bukan booster. Kalau rasuah booster kita pacu ke rasuah lagi. Ya. Terima kasih tuan. Sorry, saya silap sebut. Saya ingat. Terima kasih atas peringatan. Kita nak membasmi rasuah, bukan kita nak meningkatkan rasuah. Baik. Datuk Yang di-Pertua, yang ketiga, bajet berak tak puas ialah berkaitan dengan soal usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan supaya bantuan yang lebih baik kepada pembangunan institusi agama dalam negara kita, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah pondok dan juga sekolah tahfiz. Apa yang disebut hanya sekadar kenaikan tambahan sebanyak 40 juta, iaitu pada tahun hadapan sebanyak 140 juta, tetapi bagi saya ini tidak mencukupi, tidak mampu untuk membantu mereka, sedangkan mereka telah membantu kerajaan dari sudut mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Mereka telah berjaya untuk mengurangkan bebanan kerajaan di sekolah, sebab kerajaan memberikan peruntukan kepada sekolah-sekolah kebangsaan ini berasaskan kepada per kapita, iaitu setiap kepala murid itu. Tetapi mereka telah berjaya mengurangkan beban itu, iaitu mereka mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak-anak di peringkat tahfiz dan juga di peringkat sekolah agama rakyat dan juga di pondok. Oleh sebab itu sepatutnya bagi saya bahawa kerajaan perlu mengkaji kembali untuk kita mengembalikan bantuan per kapita kepada setiap sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan juga sekolah pondok ini untuk membantu mereka, membangunkan mereka dengan
satu keadaan yang lebih baik untuk memastikan supaya anak-anak di peringkat sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan sekolah pondok ini mendapat bantuan yang sama seperti mana di sekolah-sekolah kebangsaan. Dan ini yang seharusnya dilakukan supaya kita nak pastikan supaya mereka dapat pacu lebih baik dalam institusi pendidikan dan mereka boleh memasarkan lepasan pondok, lepasan sekolah agama rakyat, lepasan tahfiz ini untuk berada dalam pasaran pekerjaan dalam semua sektor di dalam negara kita.